Saya boleh list down tau semua drama dengan filem tu. Boleh, tapi jangan tanya saya cerita ni tajuk apa. Sendiri tak ingat. Tak semua ingat. Mungkin orang akan tertanya apa tu door share ke macam ni. So dia sebenarnya adalah in layman ataupun lebih jelas, dia adalah berkenaan dengan German Week lah. So berkenaan dengan satu minggu ataupun satu program yang kita akan fokus kepada pembangunan industri khususnya daripada Jerman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Melaka, maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia, bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada anda yang mengikuti kita di podcast Mana Lagi Melaka dah. Nampak? Saya dah reveal sikit siapa tetamu saya pada hari ini. Anda boleh menonton kita di Facebook Melaka Hari Ini, juga YouTube Melaka TV, dan boleh stream kita di Spotify. Boleh dapatkan merchandise yang ada di atas meja saya sekarang ni. Kita ada t-shirt, kita ada topi, kita ada mug dan kita ada pen. T-shirt ni sekarang, t-shirt edisi khas ni, harga dia hanya RM45. Untuk dapatkan boleh PM tepi admin media sosial kita. Yang tab ni bukan. Yang tab ni bukan. Dah lalang saya punya tetamu dah reveal suara dia. Saya nak memperkenalkan tetamu di sebelah saya. Hari ini kita cukup istimewa kerana kita bawakan Timbalan Exco Pelaburan Perindustrian dan Pembangunan TVET. Merangkap juga Adun Rim Datuk Khaidirah Abu Zahar. Ya, saya. Datuk, selamat datang. Datuk, sihat Datuk? Apa khabar? Alhamdulillah. Kalau tak sihat tak datang aku ni. Sikitlah Datuk, sebelum kita bermula, apa perkembangan terbaru sebelum kita masuk tentang Deutsche Brand Summit 2024 ni? Perkembangan terbaru, kalau just to share what is right now, kita tengah sibuk selain daripada apa yang kita akan bincangkan sekejap lagi dan kita akan kongsikan. Di peringkat kawasan saya sendiri, kita tengah sibuk dan mengaturkan juga satu program yang dipanggil Jamboree at Cincin X Hellas. Sebuah program yang melibatkan aktiviti outdoor lah, seperti basikal mountain bike 30 km range dia, jaga lalu ladang dan segala bukit dan bukau yang ada dekat dalam range, dan seterusnya fun run. Dalam tu pun ada fun run sejauh 5 km, dan ada macam-macam lagi lah pocket-pocket activities and shows juga, seperti mancing, masak, mana e-sport dan sebagainya. Tersusun Datuk Tersusun Tak, saya nak cerita sikit tentang Datuk Dira ni sebenarnya. At first, waktu saya jadi pengamal media kan, saya rasa very glad lah dapat interview Datuk, dapat hari ni dapat podcast dengan Datuk. Sebab saya memang peminat Datuk sebenarnya. Peminat lakonan-lakonan Datuk waktu saya sekolah lagi. Terima kasih. Saya boleh list down tau semua drama dengan filem Datuk. Boleh, tapi jangan tanya saya cerita ni tajuk apa. Sendiri tak ingat. Tak semua ingat. Antara drama 100 Hari Jadi, tu Longkai ada juga kan? Allah. Longkai ada lagi apa Sejuli, Misi Cantas Cinta, pun saya follow tu. Tapi kita tak nak cerita tentang tu hari ni tu. Hari ni fokus kita hari ni fokus kita nak bercakap mengenai Deutsche Brand Summit 2024 di Melaka yang akan berlangsung pada bila? 15. Deutsche Brand Summit akan berlangsung pada 14, bermula pada 14, 15, 16, 17 hari bulan 10 ni. Apakah program tu dan mungkin Datuk boleh ceritakan pengisian dia? Okey, program yang akan dilaksanakan selama 4 hari 4 hari bermula pada 14 sampai 17 hari bulan 10 di MITC Melaka, di one of the hall dekat MITC Hall B, if I'm mistaken. Hall B MITC, dan dalam tempoh 4 hari tu kita ada pelbagai pengisian lah. Mungkin orang akan tertanya apa tu door share ke macam ni. So dia sebenarnya adalah in layman ataupun lebih jelas, dia adalah berkenaan dengan German Week lah. So berkenaan dengan satu minggu ataupun satu program yang kita akan fokus kepada pembangunan industri khususnya daripada Jerman. Pengurusan kita memang daripada Jerman. Jadi maksudnya kita akan ada delegasi daripada Jerman yang akan datang ke Melaka.
Dan mungkin ada juga tanya kenapa why suddenly, because it's first time juga Kerajaan Negeri Melaka menganjurkan satu program yang melibatkan partisipasi secara terang-terang daripada international. So maksudnya khususnya daripada Jerman. Jadi kita memilih untuk bersama dengan, maksudnya memilih untuk adakan Jerman pada bulan 10. Kita tahu antaranya Jerman ni mempunyai satu teknologi advance yang sangat jauh dan sangat bagus lah, antara yang terbaik di dunia daripada Jerman sendiri. So hence pada 2 tahun lepas, maksudnya dah 2 kali dah sebenarnya kerajaan negeri bersama dengan delegasi yang maklumat kita pergi ke Jerman. So this is what we finally bring back lah. Maksudnya kita membawa Jerman ke Melaka pula. Bukan kita pergi tak semestinya kita. Jadi kenapa kita tu juga sebab other than teknologi advance, diorang memang sangat baik, sangat bagus, antara yang terbaik di dunia. Kita nak kalau boleh pasaran daripada teknologi industri daripada Jerman tu kita bawa ke Melaka, dan kita nak mereka bersama dengan kita di Melaka, sehingga untuk kita pastikan jayakan juga antara satu lagi usaha ataupun inisiatif kerajaan adalah untuk mewujudkan satu German Technology Park, sebuah kawasan di Melaka untuk dijadikan sebagai satu kawasan industri, German based company punya industri. Itu antara. Jadi saya kira ini satu program bertarafan antarabangsa, Datuk. Mungkin Datuk ada sendiri meletakkan sasaran peserta dan juga penceramah yang akan hadir nanti. Okey, selama 4 hari tu kita menyasarkan tak kurang daripada if you ask me lah, realistically kita nak ni adalah nothing less than at least 50,000 packs of people yang akan datang. Dan maksudnya daripada pempamer sehinggalah ke speakernya, kepada exhibition yang kecil-kecil. Lepas tu ada pengisian program seperti business matching dan sebagainya. Juga ianya terbuka kepada orang ramai. Untuk yang paling penting sebenarnya juga adalah kita nak orang ramai datang, sebab kita nak mereka, orang Melaka khususnya, dan juga mungkin negeri-negeri jiran seperti Johor, Negeri Sembilan dan sebagainya, mungkin up to the central region seperti Selangor dan wilayah, untuk datang ke Melaka nanti, tengok apakah opportunity, peluang yang kita sama-sama boleh grab, khususnya daripada segi peluang pekerjaan, peluang untuk belajar teknologi transfer, teknologi transfer daripada Jerman dan sebagainya. So kita target lah, sasaran kita sepanjang tu memang nothing less daripada itulah kita cuba. Tapi orang ramai tu dia besar skop dia tu, mungkin pelajar ke, pekerja industri ke? Yes, maksudnya walaupun didengar macam adakah benda ni khusus untuk orang daripada serta-serta golongan saja kan, tetapi sebenarnya ini terbuka kepada of course anak-anak muda yang nak lihat bagaimana peluang untuk orang kata mungkin dapat berpeluang bekerja dengan company Jerman juga. Jadi selain pada peluang pekerjaan adalah pendidikan. Sebenarnya pendidikan TVET di Jerman merupakan salah satu yang paling advance lah. Diorang ni, Jerman ni dia dah sampai level yang innovation, dia bukan invention. Kalau kita tahu bagaimana proses teknologi tu berubah, dia punya proses tu, dia punya flow dia adalah from you start with invention dulu, iaitu mencipta, lepas tu you pre-innovate, dan lepas tu you innovation kan dia. So pre-innovation ni dia dah pas lah. Jerman ni dah lepas lah tu. Dia dah sampai boleh buat otak komputer, otak robot dan sebagainya, you know. So and they're very advanced with green technology ataupun ESG ataupun renewable punya ni. Jadi kita, negara kita khususnya Melaka, kita nak ke arah itu, sebab secara ni saya sentuh sikit berkaitan dengan mind setting orang kadang-kadang tentang TVET maksudnya dia rasa kalau kerja kat kilang tu hanyalah macam kerja bahagian operation saja kan. Contoh you kerja 7 o'clock clock in, 7 o'clock 7 PM you habis, 7 pagi 7 petang, 7 petang 7 pagi balik. Dan lepas tu you kena kerja dengan konsep yang macam kilang yang masa zaman dulu-dulu, yang berdiri, yang apa semua kan. Kerja kilang kerja kilang orang cakap kan, macam kau kerja kat mana orang tu kan, kerja kilang tu kan. So macam ataupun ada yang kalau tu rasa macam kerja kilang je, faham tak? But actually to tell you honestly, saya pun bila berduduk dalam portfolio ini, saya sendiri belajar dan saya tengok bahawa kilang sekarang bukan macam kilang dulu, khususnya kilang-kilang yang daripada negara-negara ataupun syarikat-syarikat yang memang bertaraf antarabangsa seperti ini, daripada Jerman khususnya, dia bukan macam dulu lagi dah proses dia dah ada IR-nya, dia dah ada automation-nya, dia dah ada mesin yang ni. Jadi pada saya ini merupakan satu peluang yang baik. Dan
Mungkin orang rasa dulu jaminan bekerja di sesebuah kilang tu untuk naik pangkat, untuk dapat gaji yang lebih baik, Untuk buat banyak OT. Untuk buat banyak OT. Kena buat OT lah, ataupun kena lepas tu you tak ada jaminan daripada segi insurans, jaminan daripada segi kenaikan gaji dan pangkat, ataupun perks kan. Kerja-kerja ni kadang kita ada allowance tu, perks dan sebagainya kan. So sebenarnya saya lihat the industry has moved sangat rapid lah. So peluang untuk jadi lebih baik dengan, walaupun bekerja dengan sebuah kilang yang tu, tapi kena ingat bukan kilang biasa-biasa lah maksudnya sebab mereka yang dah sampai level boleh buat kilang ni sangat established lah. So saya rasa mindset tu kena tukar lah. Lagipun kita tengok sendiri kilang yang bertapak kat Melaka ni, kita ada kilang-kilang macam Infineon. Yes, dan antaranya saya rasa juga kita Melaka dan Germany relationship, jangan Germany relationship dia ataupun hubungan trade relationship kita dah bermula lebih daripada 50 tahun lepas pun. So once they are here, dan of course sasaran kerajaan negeri untuk membawa masuk sebanyak mungkin, then they gonna be here for the rest 100 years at least. Tadi Datuk dah cerita sikit antara pengisiannya kita akan ada business matching mungkin, tapi apa lagi Datuk? Sepanjang 4 hari tu daripada 14 hari bulan. Selepas tu kita akan ada slot untuk business matching, akan ada slot juga untuk topik-topik untuk dibincangkan, daripada kita try cover daripada ESG, membawa ke IR 4.0, membawa ke pembangunan TVET, dan I think at least that 3 3 tu bahagian. So dia akan ada pocket talk juga dalam masa yang sama. Dan kita ada panel-panel jemputan yang kita bawa daripada dalam negeri, luar negeri dan luar negara juga. Kita nak cerita lagi kejap lagi tentang Dasher Brand Summit ni, tapi kita kembali selepas ni dalam podcast Mana Lagi Melaka lah. Kembali dalam podcast Mana Lagi Melaka lah. Saya masih lagi bersama dengan YB Datuk Khairira Bersaha di sebelah saya ketika ni. Kenapa Datuk? Tak ada apa. Okay. Memang manual semua kita buat Datuk. Nanti kita beli clapper Datuk. Datuk, sebelum kita bermula, kita nak cerita lagi tentang Dasher Brand Summit 2024 sama dengan German Week. Tapi kita main game dulu Datuk. Kita ada game rapid fire di mana Datuk kena jawab dengan pantas soalan-soalan yang saya bagi. Okey? Soalan ni tak ada kena mengena dengan Jerman Datuk. Datuk jangan risau. Okey. Fatah Amin ke Fazura? Tak ada kan? Bukan tu soalan dia. Bukan tu soalan dia. Bukan tu soalan dia. Saya pilih suami saya lah. Soalan pertama, sejoli ke kill? Kau ni tanya apa benda? Terpanjang aku soalan dia. Dia soalan dia memang random je. Saya ambil je apa saya rasa saya nak tanya. Ni ada 2 saya cik makan juga ni. Mati saya. Kena pilih satu je. Sejoli dah tahu? Atau kill. Kill pun dah tak berlakon kan? Berapa scene je kau boleh tengok pula cerita tu, ya Allah. Dia dulu suka sejoli ke 100 Saya Jadilah? Sejoli lah kot sebab dia filem kan. Kau kena shake ke mango float? Tadi tu tak masuk dalam senarai. Masuk. Okey. Sekarang saya kata random je. Saya nak tanya pasal filem, saya tanya pasal filem. Kau kena shake. Mana best tu? Pilihan tu. Yang dekat Melaka tu apa tu nama yang beratur panjang tu? Kelebang. Nampak now. Sebab beratur panjang, jadi kita post orang je pergi beli kan. Faham. Post beratur dah kenapa? Tapi sampai tak tahu lokasi tu kat mana lah tu. Sebab aku tahu kat Kelebang tu lah. Macam tu lah cerita dia. Sebab dia panjang, tak logik kan? Facebook ke Instagram? Saya Instagram. So Instagram ke TikTok? Zaman dah berubah TikTok lah. YBM ni ke? Kau sukalah soalan-soalan bulan sekali. Semua bunuh aku Dr. Akmal. Kau ini soalan punca gaduh ni. Saya kenalah pilih ketua bahagian saya. Dr. Akmal lah. Hantuah ke Han Jebat? Saya suka Jebat. Dalam yang berhormat lah semua. Siapa hantuah, siapa Han Jebat? Datuk nak bagi. Tua memanglah yang mak ketua-menteri. Jebat tu dah tentu dah kita tahu yang ada kat Jasin tu ke Dr. Akmal. Satu dunia dah tahu. Kenapa Datuk Seri Utama Abdul Rauf hantuah lah? Because he's a thinker. I have to admit that he's a thinker and he's a doer as well. Dia get things done. He make things happen and he get things done. And things yang dia nak buat tu, dia mesti jadi antara orang yang awal yang pernah fikirkan.
Kita semua tengah macam baru nak bangun tidur, dia dah fikir dah. Macam tu lah. Jadi he's that kind of person that I know of. Antara inisiatif yang jadi favourite Datuk daripada Yang Amat Berhormat, 20 Februari tu yang tiba-tiba dia announce yang ada beberapa tempat tiket free cuma untuk semua orang tu. Tu saya rasa saya rasa saya cukup kreatif kan, tapi saya tak kreatif macam tu lah. Dan lepas tu dia Bila Larut Malam punya brand, I like it. Bila Larut Malam, sebab dia macam Melaka Bila Larut Malam. Saya macam power. Soalan last ni, ni ada orang minta saya tanya lah Datuk dekat dalam kita punya media sosial, sebab dia kata Datuk tak pernah pakai pun. Okey, bawal ke shawl? Sebab dia orang kata Datuk tak pernah pakai shawl. Bawal lah kan? Pakailah, pernah cuba tapi gagal lah. Gagal. Saya tak rajin lah nak membeli. Sebab dia macam jenuh lah saya tengok. Dia boleh pusing kan. Saya tak yang pandai pakai bagus lah. Saya amazed kadang. Saya sangat, saya rasa macam orang yang pandai pakai shawl ni sangat dia jauh lebih baik daripada saya lah, sebab saya malah tudung macam tu je kan, melempar gitu je. Tapi yang pakai shawl ni saya rasa they put extra effort, which that extra effort tu yang saya kagum. Kalau kau tengok tutorial tu, memanglah dia cantik kan, sebab dia masa tu je. Alah dia last minute kan. Cuma kau pakai setengah hari, berterkipas kot. Saya rasa untuk saya lah, sebab saya budak yang sangat lasak kan. Memang tu lagi tu sekarang? Memang tu lagi sekarang? Okey, kita balik pada Memberskal Deutsche Brand Summit lah Datuk. Okey, mengapa memilih Jerman Datuk? Ringkas je soalan. Okey, kenapa kita pilih Jerman untuk kali ini? Tidaklah bermakna kita tak mahu berkawan dengan negara lain, tidak. Melaka always open. We have, kita selama ni pun industri kita, taman-taman industri kita ada je company daripada US, daripada China, daripada even Jepun dan sebagainya. So saya rasa kita tak pernah pun mengamalkan just but for this time, because kita nak lebih ramai daripada kita membuka ruang dan juga peluang lebih banyak kepada German teknologi, German punya base company, because kita nak number one, kita tahu bahawa teknologi advancement ni macam saya sebut pada awal tadi, dia memang jauh lebih baik. Dalam masa yang sama, kita nak memperkasakan juga pendidikan TVET kita. Jadi kita perlu ambil peluang ini, because kita tahu pendidikan TVET di Jerman antara yang paling baik, sebab dia dah mengamalkan memang sistem yang dual tu daripada dulu lagi dah. Maksudnya belajar kelas 1 hari, lepas tu 4 hari lagi dekat real site. Maksudnya kan, kalau kat kilang lah, kalau dekat tapak pembangunan, maksudnya tapak binaan. So dekat real site tu dia mengamalkan proses untuk belajar dalam masa yang sama juga. So due to that, I think TVET education diorang, education system TVET diorang sangat-sangat maju. Because teknologi advancement dia dan pendidikan TVET dia jauh lebih baik, kita nak tengok juga macam mana dia punya research development dia orang juga. Maksudnya bagaimana dia buat satu-satu pendidikan tentang untuk membangunkan satu-satu teknologi. So sebenarnya kita kadang-kadang macam seronok untuk invent benda, tapi kita tak buat R&D base. Tak ada satu R&D kukuh. Sebab of course R&D ni mengambil kos yang banyak, kadang-kadang hasil dia tak nampak sangat. So kita kadang-kadang ada tend untuk take it for granted. Kita tak apa macam tu, dan kita terus buat je. So but whereby Jerman ada sistem itu yang sangat baik. That's why they are very steady when it comes to technology advancement. Jadi dah tentu nanti akan ada ramai juga delegasi Jerman yang hadir. Ya. Kita alhamdulillah kita buat lawatan ke Jerman itu juga dalam tempoh awal tahun dan juga tahun lepas bersama dengan Yang Amat Berhormat. Tujuannya adalah bagi kita sebenarnya untuk kita bukanlah merisik, tapi kita nak menjemput mereka untuk datang ke Melaka. Dan alhamdulillah untuk kali ini, walaupun pertama kali kita buat, dia punya menteri daripada portfolio hal ehwal ekonomi, tenaga buruh dan juga pelancongan, Dr. Nicole, dan juga lebih kurang 30 lebih delegasi dia akan datang daripada sana. Dia adalah menteri portfolio tersebut di dalam kawasan panggil Baden-Württemberg kan. Antara banyak-banyak daerah tu, dia satu tu pada Württemberg di Jerman. Jadi dia akan datang sini, beliau akan hadir bersama dengan kita, bersama dengan 32 delegasi dia. Dan alhamdulillah kita juga berjaya meminta dia ataupun kerjasama daripada Dr. Nicole untuk bawa dengan dia sekali dengan sebanyak 20 syarikat daripada Jerman yang tak pernah lagi dekat sini. Kita juga ada dah beberapa syarikat daripada Jerman yang memang dah ada di Melaka kan, seperti Bauer, Infineon, Loiser, dan satu lagi apa tadi nama dia, Dosh, Technoplus. So
saya rasa ini antara peluang-peluang yang baik untuk kita sama-sama explore for trade relationship juga dalam masa yang sama. Antara barisan speaker pempamer. Kita ada juga daripada Volkswagen, juga daripada pempamer. Jadi mana tahu ada peluang-peluang untuk tengok teknologi otomotif. Dan seterusnya daripada local base, iaitu kita punya rakan strategik untuk pembangunan German Technology Park seperti Jekyll dan juga Teladan. So ini antara syarikat yang akan bersama dengan kita sebagai pempamer lah. So kalau nak tahu tentang Dasha Brand Summit 2024 ni, mungkin kat mana mereka boleh dapat info mengenai ini? Kita boleh, maksudnya orang ramai boleh cek sendiri di website dia, iaitu di Dasha Brand Summit. Nanti perasmian akan dirasmikan sendiri oleh Yang Maha Ketua Menteri, dan kehadiran sama kita Dr. Nico daripada Jerman tadi, Menteri Hal Ehwal Ekonomi daripada Baden-Württemberg juga akan hadir pada majlis perasmian bersama dengan delegasinya. Dan kita juga mendapat bantuan yang sangat baik daripada MGCC dan juga pihak MIDA, sangat membantu sangat baiklah. Jadi insyaAllah kita harapkan yang terbaik. Yes. Tentu sila Datuk. Baik Datuk, kita nak borak-borak lagi nanti tentang Dasha Brand Summit ni. Ada berapa lagi soalan yang saya nak tanya? Tapi kita rehat dulu. Saya tahu Datuk macam dah penat tu. Soalan dulu seram. Kita kembali selepas ni dalam podcast Mana Lagi Melaka. Terima kasih kepada anda yang masih lagi menonton kita di podcast Mana Lagi Melaka. Boleh menonton kita di Facebook Melaka Hari Ini, YouTube Melaka TV, dan juga boleh stream kita juga di Spotify. Saya masih lagi bersama dengan YB Datuk Khaidirah Abu Zahar. Berbelit lidah aku. Datuk Khaidirah Abu Zahar. Kolah kena betul sikit. Kolah. Baik. Tentang Dasha Brand Summit 2024 tadi Datuk kata akan dirasmikan oleh Yang Maha Berhormat Ketua Menteri Melaka. Juga kita ada Dr. Nicole daripada perempuan tau. Oh, perempuan? Ya. Oh. Nanti saya kena shoot lebih sikit lah. Kita tak beritahu lagi tadi perasmian oleh Datuk Yang Maha Berhormat Datuk Seri Utama. Tapi pada bila Datuk tarikh dia? Tarikh daripada 14 sampai 17. Tarikh hari perasmiannya adalah pada 15 hari kedua lah. Hari 15 hari bulan 10. Bermula daripada pagi lah siang. Jadi masa hari perasmian tu, apa yang kita akan adakan juga adalah sebab delegasi daripada Jerman akan hadir bersama dengan Dr. Nico, itu Menteri dia punya Menteri Hal Ehwal Ekonominya akan hadir juga sama. Jadi kita akan bawa delegasi ni selepas daripada majlis perasmian itu. Kita akan beberapa lagi poket-poket program bersama dengan delegasi Jerman. Jadi antaranya adalah mereka nak datang ke Melaka, nak tengok sendiri, nak buat lawatan ke syarikat-syarikat Jerman yang dah ada di Melaka yang dah lama, seperti Infineon dan juga Loiser. Loiser. Jadi delegasi ni akan dibawa untuk tengok sendiri bagaimana company daripada Jerman yang memang dah ada di Melaka ini. So ke Infineon dan juga Loiser. Seterusnya nanti kita ada juga program business matching, padanan perniagaan, di mana kita akan matchkanlah syarikat yang ada di Melaka ini, be it local ataupun international company yang ada di Melaka, untuk dilihat prospek untuk kerjasama dengan lebih baik. Lepas tu kita akan ada kita ada networking lunch, dan seterusnya ada juga dinner bersama majlis makan malam lah bersama dengan delegasi daripada Jerman ini nanti. Last sekali kat Melaka ni kan, Mana Lagi Melaka. Okay. Jadi delegasi ni kita akan naikkan dia river cruise. Kita nak bagi tahu yang river cruise kita lagi best daripada dekat Venice tu. Kat sini dia lain sikit. Jadi kita bagi dia rasa macam mana suasana naik river cruise dekat Melaka. Betul. Kalau pergi kat Venice tu memang tengok dapur rumah orang. Yang ni kita dapat tengok apa? Tengok orang. Tengok orang. Begitu kita ada yang cat-cat tu kita panggil apa? Mural. Mural yang cantik dekat Melaka. Nanti saya nak minta buat satu mural muka saya lah. Cakap pasal tu saya pun lupa lagi nak tebus saya punya ni. Kemasukan percuma untuk anak Melaka. Datuk dah tebus lah yang tu. Tiket percuma kosong untuk anak Melaka. Boleh? Dah betul lah, tak cakap tak boleh, tapi kau nak tebus juga. Tebus. Orang Melaka. Baiklah. Datuk dah tebus belum? Belum. Datuk tak tebus lah. Mana nak tebus?
Aku dah jadi tebusan dah ni. Oh, jap. Saya kita juga nak bagi tahu antara pengisian yang tu adalah pada program ini selain daripada pameran, business matching, akan ada networking session. Kita juga akan ada beberapa MOU signing juga bersama dengan GMI, iaitu German Malaysian Institution, di mana kita akan buat satu kolaborasi. Kerana to be honest juga, hanya di Melaka sahaja pendidikan TVET ini diangkat dan diletakkan dalam satu portfolio yang berbeza. Dan portfolionya betul-betul memang bawah portfolio yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Saya juga nak kongsikan bahawa berkenaan maksudnya German Technology Park yang akan dibuka di Melaka ini merupakan salah satu perancangan jangka masa panjang kerajaan. Ini kita bukan sekadar launching lepas tu kita biarkan tapak tu jadi sebagai ni, tapi buka tapak dan kita tak tunggu untuk mereka datang. This is salah satu effort kerajaan negeri untuk pastikan bila kita dah buka satu kawasan. German Technology Park adalah sebuah kawasan yang keluasannya lebih kurang 490 lebih ekar, hampir 500 ekar, bertempat di dalam kawasan air keruh, Bandar Hijau, the Green City dekat air keruh. Jadi keluasan itu akan kita lihat kemampuan untuk mengisi lebih kurang 20 syarikat ataupun 20 industri. In short adalah 20 kilang lah. So saya yakin dan percaya melalui brand ini, Dorshire Brand Summit akan menjadikan hubungan di antara trade relationship antara Melaka dan juga Jerman jadi lebih established, dan kita akan dapat manfaat yang banyak daripada segi peluang pekerjaan. Di German Technology Park tu kita target nothing less than 10,000 peluang pekerjaan, 10,000 peluang pekerjaan daripada pelbagai lapisan sampailah ke jurutera yang what do you call this, pengurusan yang tertinggi juga. Jadi saya kira Dorshire Brand Summit 2024 ni impaknya cukup besar lah tu kan. Bukan sebenarnya pada waktu event tu saja berlangsung, tapi itu untuk jangka masa panjang lah tu. Jadi soalan saya ni sebelum kita sebenarnya di segmen terakhir, kita dah nak menghampiri sampai ke penghujungnya. Jadi mungkin Datuk boleh bagi kenapa kena join Dorshire Brand Summit 2024 ni secara ringkas Datuk kepada kita punya penonton. Okey, jadi kepada rakyat Melaka khususnya dan juga seluruh Malaysia, datang beramai-ramai pada 14 hingga 17 hari bulan Oktober ini di Dewan B MITC sepanjang hari daripada pagi sampai petang, kerana ini merupakan peluang yang sangat baik di mana kerajaan negeri Melaka membawa Jerman ke Melaka bersama dengan ilmu, pengetahuan dan teknologi serta peluang networking yang ada juga. Jadi datang ke Melaka pada 14 bulan ini bukan hanya untuk orang kata owner-owner syarikat yang besar-besar saja datang, tetapi kepada semua rakyat, tak kira lapisan bangsa dan agama, datang kerana ini juga merupakan satu platform yang baik untuk kita tengok opportunity ataupun peluang yang bermula daripada seawal pendidikan hinggalah peluang pekerjaan dan upskilling, reskilling, knowledge, innovation dan invention. Jadi datang beramai-ramai. Betul, ada soalan yang biasanya orang Melaka ni suka bagi cabutan bertuah. Yang ni ada Datuk. Boleh fikir-fikirkan nanti Datuk. Tak tahulah kalau Volkswagen nak bagi kereta sebiji ke, apa tahu kan. Siapa tahu kan. Sebab dia Volkswagen ada jadi exhibitor kita juga. Datuk, last sekali Datuk, harapan Datuk Dorshire Brand Summit ni. Sebenarnya saya kira Dorshire Brand Summit ni teaser lah untuk German Technology Park yang bakal dibina dekat Melaka, menjadi satu pemacu daripada segi pelaburan kan untuk jangka masa panjang. Tapi harapan Datuk untuk Dorshire Brand Summit? Saya mengharapkan, harapan saya pada Dorshire Brand ini menjadi satu door opening ataupun pembuka pintu kepada banyak peluang-peluang yang lain. Juga saya mengharap bahawa Dorshire Brand Summit ini diambil dan diguna pakai peluangnya sebanyak-banyak mungkin oleh seramai-ramai mungkin, khususnya anak-anak Melaka. Khususnya ni pelajar-pelajar TVET, kita ada 23 institusi TVET. Mungkin boleh hantar kan 23 pelajar institusi TVET yang ada di Melaka ni, tolonglah datang sebab sangat rugi kalau tak datang, sebab
saya dah tengok dah apa yang syarikat Jerman mampu buat kepada pelajar-pelajar TVET kita yang dah ada di Malaysia, yang dah pun bersama dengan mereka dan dah pun bekerja di company mereka, sama ada yang base di Melaka ataupun di Jerman. If you're good enough, they will send you to Jerman punya plan dia kat sana. And maksudnya bila dah kerja kat sana, gaji tu in euro, you jangan tanyalah macam mana punya hebat kan. So sangat rugi. Saya macam kalau aku tahu benda ni lagi awal kan, macam itulah. Tapi sebab kita dalam masa kita tahu penghasilan graduan TVET ni seringkali dilihat sebagai satu benda yang second class kan. Tapi bila saya tengok peluang mereka untuk buat menjana pendapatan bulanan yang sangat baik, saya rasa this is not a second class range. If you can earn sampai 4,000, 5,000 sebulan, second class ke gaji 4,000-5,000? Lebih daripada saya. Jadi itu untuk budak yang baru habis grad kadang-kadang, you know. And then tu cuma that's why saya kata mungkin sebelum ni peluang untuk dia lihat prospek kerja ni lebih baik macam mana. Itu dia mengenai Dasha Brand Summit 2024. Jadi saya juga menyeru kepada orang Melaka, kepada semua kita punya pelajar daripada 23 institusi TVET untuk datang melihat sendiri, mungkin mengambil apa kata modul untuk pembangunan diri dan pembangunan juga untuk negeri Melaka khususnya, Datuk. Datuk, terima kasih kerana sudi bersama kita di podcast Mana Lagi Melaka Le. Minta maaf Datuk kalau ada soalan-soalan yang sensitif tadi. Tak adalah. Soalan-soalan yang throwback tadi. Bila kau tanya yang tu macam cerita tu saya tak buat kalau saya tak suka skrip tu. Jadi susah nak pilih lah antara dua tu tadi kan. Betul. Saya buat bila saya suka je. Tak suka saya buat tak tahu je. Sebab tu saya kata tadi dengan producer saya nak bawa lagi Datuk Khedira Bersaha dalam podcast Mana Lagi Melaka. Mungkin lain episod Datuk. Banyak lagi rasa tu. Banyak lagi yang kita nak korek Datuk. Jadi terima kasih. Jangan, kali ni kita korek dulu pasal Dasha Brand ni. Biarkan saya punya nanti episod saya tu nanti dia jeng-jeng-jengan lagi. Biar dia mod yang jeng-jeng-jeng. Betul. Nampak sangat orang buat filem kan tu. So nanti kita di Melaka hari ini pun tentu sekali akan memberikan liputan yang terbaik lah untuk Dasha Brand Summit 2024 nanti. Kita tunggu ramai-ramai Datuk. Baik, terima kasih. Bagi laporan yang baik punya untuk Datuk. Okay? Terima kasih atas sokongan ini dan juga support you all. Harap-harap dia menjadi yang terbaik. Alright. Jadi terima kasih kepada anda semua yang menonton kita di podcast Mana Lagi Melaka Le. Bye-bye. Assalamualaikum. Saya Faris Haikal Zakaria. Saya boleh list down tau semua drama dengan filem Datuk. Boleh, tapi jangan tanya saya cerita ni tajuk apa. Sendiri tak ingat. Tak semua ingat. Mungkin orang akan tertanya apa tu doa share ke macam ni. So dia sebenarnya adalah in layman ataupun lebih jelas, dia adalah berkenaan dengan German Week lah. So berkenaan dengan satu minggu ataupun satu program yang kita akan fokus kepada pembangunan industri khususnya daripada Jerman.